A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Saiful Anwar bin Aminuddin bersama rakan-rakan saya, Nabil Najwan bin Salihuddin Al-Ayub, Muhammad Amir bin Roslan dan juga Muhammad Farhan bin Yusof akan membentangkan kertas kerja CTU 211 dari kelas J4EM 1103M. Jadi tajuk yang kami pilih pada kertas kerja kami ialah aplikasi Mukasid Syariah menjaga keturunan dalam teknologi IVF. Saya akan menerangkan sedikit sebanyak tentang pengenalan dan juga aspek pendapat daripada saintifik dan juga pendapat Islam. Anak merupakan anugerah Tuhan kepada insan yang telah mendirikan rumah tangga. Kehadiran anak amatlah ditunggu-tunggu oleh pasangan suami isteri yang telah melayari bahtera keluarga. Namun begitu, tidak semua keluarga mempunyai nasib yang sama untuk memperolehi anak. Ada sebahagian daripada mereka yang sukar untuk mempunyai anak ataupun mendapatkan cahaya mata. Oleh itu, dengan adanya teknologi seperti IVF, mereka dapat untuk mencari solusi ataupun penyelesaian dalam permasalahan yang mereka hadapi. Namun begitu, terdapat dua pandangan yang amat berbeza daripada sudut Islam dan juga saintifik. Sudut Islam mengatakan penggunaan IVF yang digunakan di luar negara iaitu menggunakan ibu tumpangan adalah haram kerana penyatuan benih yang dilakukan bukan daripada pasangan suami isteri. Manakala mengikut kajian saintifik yang telah dilakukan oleh para ilmuwan Islam, IVF yang dilakukan di negara kita adalah dengan melakukan persenyawaan di luar rahim dalam makmal, namun menggunakan ibu daripada pasangan suami isteri yang sebetulnya. Bahagian seterusnya saya akan menyerahkan kepada kawan saya iaitu Nabil Najwan. Silakan Nabil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nabil Najwan dan hari ini saya ingin menerangkan tentang data-data berkaitan dengan penggunaan IVF di dalam negara dan juga di luar negara. Pertama berdasarkan graf yang ditunjukkan, ini adalah data-data berkaitan penggunaan IVF di luar negara. Daripada data ini, kita boleh melihat bahawa data ini menunjukkan daripada tahun 2014 hingga tahun 2022. Ia menunjukkan setiap tahun mempunyai peningkatan yang mendadak. Kita boleh melihat bahawa pada tahun 2014, terdapat 17.4% yang menggunakan penggunaan IVF di negara Eropah, manakala dijangkakan pada tahun 2022, 28.8% yang akan menggunakan penggunaan IVF untuk menghasilkan cahaya mata mereka. Ini boleh dikaitkan dengan beberapa faktor yang telah kami kaji, iaitu yang pertama ialah tahap kesuburan sesuatu individu. Yang kedua pula ialah berkaitan dengan pasangan jarak jauh yang sukar untuk berjumpa. Selain itu, graf yang kedua ini pula ialah berkaitan dengan keberkesanan penggunaan IVF di Malaysia. Kita boleh lihat daripada poin yang pertama ialah pada tahun 35 tahun dan ke bawah, iaitu keberkesanan untuk melakukan teknologi IVF ini ialah 52%. Yang kedua ialah 35 tahun hingga 39 tahun, penggunaan IVF keberkesanannya ialah 42.4%, dan yang terakhir ialah 40 tahun dan ke atas ialah keberkesanannya ialah 30%. Ini menunjukkan bahawa semakin berumur sesuatu individu, semakin kurang peratusan keberkesanannya. Ini juga boleh dikaitkan dengan tahap kesuburannya, iaitu apabila mereka semakin berumur, kesuburannya juga semakin berkurang. Ini data yang diambil daripada kajian di Malaysia. Itu saja daripada saya, Nabil Najwan, tentang data-data di Malaysia dan juga di luar negara. Seterusnya saya akan memberikan kepada Muhammad Farhan untuk menerangkan tentang isi-isinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi seterusnya kumpulan kami akan menjelaskan tentang maqasid syariah dan qawaid fiqhiyah daripada segi Islam bersesuaian dengan pengistibadan hukum kepada Allah tentang isu yang dipilih ini, iaitu isu tentang penggunaan teknologi IVF. Jadi apa itu teknologi IVF? Seperti yang kami telah beritahu, iaitu penggunaan teknologi IVF ialah sebuah penggunaan yang menggabungkan sebuah embryo lelaki dan perempuan untuk menghasilkan anak, iaitu sebuah bayi, ataupun dapat definisikan kepada perkataan zaman moden ialah zat bayi tabung uji. Jadi maqasid syariah iaitu daripada segi bahasanya ialah kehidupan yang dapat melandaskan daripada segi Islam. Jadi penggunaan teknologi IVF ini dapat digunakan dengan baik daripada segi Islam dengan cara kehidupan Islam. Okey, jadi saya dapat memberikan keterangan tentang maqasid syariah itu. Umat Islam perlulah menggunakannya dengan cara yang baik, iaitu sebagai contohnya mereka perlulah tidak menggunakannya dengan sambal lewa. Sebagai contohnya mereka tidak melaburkan duit mereka hanya untuk kesia-siaan, iaitu menghasilkan anak dan mereka tidak menjaganya. Jadi
Antara langkah yang perlu saya dapat beritahu ialah contohnya sebuah keluarga perlulah ada sifat tanggungjawab ataupun sifat usaha yang tinggi. Sebagai contoh, mereka perlulah berusaha sehabis baik untuk mengadakan anak tersebut. Apabila sudah tidak dapat melakukan usaha tersebut, barulah mereka boleh menggunakan teknologi IVF ini. Hal ini kerana apabila mereka tidak berusaha, sifat tanggungjawab mereka akan tidak setinggi mana kerana mereka tidak ada usaha tersebut. Mereka tidak ada usaha untuk adakan anak tersebut. Jadi dengan cara ini sebab itulah Islam menggalakkan penggunaan teknologi IVF ini apabila sebuah pasangan itu telah berusaha sehabis baik untuk mengadakan anak tapi tidak dapat. Jadi itu merupakan cara hidup Islam, iaitu apabila sudah habis baik berusaha barulah kita menggunakan teknologi tersebut. Okey, jadi seterusnya ialah qawaid fiqhiyah. Jadi seperti yang dapat kita ketahui, qawaid fiqhiyah ialah hal yang paling esensial untuk menentukan sesuatu hukum, terutamanya di zaman moden ini dengan menguasainya. Sebagai contoh, ulama telah mengistinbatkan hukum bahawa penggunaan teknologi ini tidaklah haram ataupun dilarang oleh Allah. Akan tetapi penggunaan teknologi ini digalakkan apabila sesebuah pasangan tersebut sudah pun berusaha untuk mengadakan anak. Jadi ia tidak salah apabila sesebuah pasangan itu mensia-siakan hasil penggunaan teknologi tersebut. Jadi itu merupakan qawaid fiqhiyah yang dapat kita tafsirkan daripada tajuk penggunaan teknologi IVF. Jadi cadangan yang dapat saya solusikan untuk perkara ini ialah sesebuah pasangan perlulah adakan kesedaran. Maksudnya mereka perlulah sedar bahawa penggunaan teknologi IVF ini bukanlah sesuatu permainan ataupun bahan jenaka untuk digunakan untuk kesukaan dan kesenang wenangnya. Jadi apabila adanya kesedaran, mereka akan rasa perkara tersebut tidak boleh dimainkan. Jadi mereka akan lebih sedar. Yang kedua, cadangan yang saya dapat beritahu ialah mereka perlukan titikkan rasa kebersalahan kepada Allah, iaitu apabila mereka rasa takut dan bersalah kepada Allah, mereka akan takut untuk menggunakan perkara tersebut dengan sewenang-wenangnya. Maka dengan ini mereka akan menggunakan teknologi tersebut berdasarkan dan berlandaskan akidah Islam, ataupun dapat dipendekkan ialah maqasid syariah yang dapat saya bentangkan tadi. Jadi mereka akan sentiasa rasa takut akan Allah. Dan yang ketiga ialah dengan penggunaan teknologi ini, pasangan tersebut mestilah berniat ataupun dengan kesungguhan mereka untuk melahirkan anak yang soleh, yang baik. Dengan adanya niat ini, mereka akan rasa tanggungjawab yang tinggi kepada Allah. Seperti yang saya cakap tadi, dengan adanya usaha mereka yang tinggi, mereka akan rasa bersalah ataupun rasa teringin nak ada anak dengan baik dan menjaganya dengan baik. Bukan setakat usaha, dengan niat mereka juga akan melambangkan usaha yang akan mereka lakukan. Jadi dengan ini mereka akan lebih berlandaskan niat mereka, kerana setiap perbuatan itu dilakukan dengan niat. Innama amalu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Itu adalah sebuah hadis yang dapat saya petik. Jadi itu sahaja cadangan yang saya nak bentangkan. Jadi solusi untuk pemenangan video kami ialah dengan teknologi ini, manusia perlulah sedar bahawa setiap teknologi manusia tidaklah sempurna yang Allah ciptakan. Jadi mereka perlulah redha, sebab setiap hasil daripada tabuk uji itu juga adalah keputusan dan kehendak Allah itu sendiri. Jadi mereka perlulah sedar bahawa setiap perbuatan dan setiap usaha yang mereka lakukan, sama ada baik atau buruk, adalah semua kehendak Allah. Jadi mereka perlulah bersyukur walaupun mereka tidak dapat apa yang mereka inginkan. Sebagai contoh, bayi yang mereka inginkan sekian-sekian, iaitu sempurna dan handsome mukanya. Jadi apabila wajah bayi tersebut tidak handsome ataupun tidak sempurna, mereka mau menolaknya. Tidak sebegitu. Jadi mereka perlulah terima dengan seadanya walaupun perkara tersebut. Jadi mereka perlulah berlandaskan syariat Islam lah. Kalau tidak berlandaskan syariat Islam, mereka telah melanggar segala perintah Allah. Jadi perlulah adanya maqasid syariah dalam diri mereka untuk menggunakan penggunaan teknologi IVF ini dalam kehidupan seharian mereka. Jadi itu saja daripada tajuk saya. Sekian, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada saudara Farhan. Nama saya Muhammad Amir bin Roslan dan saya akan terangkan tentang dalil-dalil yang terdapat dalam aplikasi Maqasid Syariah tentang menjaga keturunan dalam penggunaan teknologi IVF. Yang dalil yang terdapat dalil-dalil yang berkait dengan tajuk yang telah kami lakukan. Dan yang pertama daripada firman Allah dalam surah Al-Insyirah ayat 23 yang bermaksud, dan Tuhanmu telah memperintahkan supaya engkau tidak menyembah melainkan kepadanya semata-mata, dan hendaklah engkau berbuat baik pada ibu bapa jika salah seorang dari keduanya atau kedua-duanya sekali sampai kepada umur tua dalam jagaan peliharaanmu, maka janganlah engkau berkata kepada mereka. Jelaslah bahawa dalil itu telah menerangkan tentang betapa pentingnya kitaran atau lebih spesifik lagi dalam melahirkan anak selain daripada melakukan sunnah Nabi. Dan yang kedua, daripada firman Allah dalam surah Al-Mujadalah ayat 11 yang bermaksud supaya Allah darjat orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan agama daripada kalangan kamu dengan beberapa darjat. Dengan ini jelaslah bahawa betapa pentingnya ilmu dalam kehidupan seorang mukmin. Terdapat banyak faedah kepada orang ramai tentang pentingnya ilmu dalam kehidupan.
dan seterusnya. Terdapat firman Allah yang menunjukkan bahawa betapa pentingnya memperkuatkan hubungan silaturahim, iaitu dalam surah Al-Nisa ayat 1 yang bermaksud, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu selalu meminta dengan menyebut-nyebut namanya, serta peliharalah hubungan silaturahim kaum kerabat, kerana sesungguhnya Allah sentiasa memerhati, mengawas kamu. Surah An-Nisa ayat 1. Ini menunjukkan bahawa teknologi IVF ialah mengeratkan hubungan ukhuwah antara sesama mukmin, ataupun bahasa yang lebih mudah iaitu ingin merapatkan hubungan silaturahim. Perkara ini dilihat remeh sekali dan dipandang enteng oleh masyarakat. Tetapi perkara inilah yang akan membuatkan agama Islam nampak hebat di mata dunia. Dan akhir sekali, Allah berfirman dalam Al-Quran surah 66 ayat 6 yang bermaksud, wahai orang yang beriman, peliharalah diri kamu dan ahli keluarga kamu dari api neraka. Mengikut syariat Islam secara berseluruh, ianya adalah bertujuan untuk menjaga keperluan, kepentingan dan kemasalahan semua manusia dan menghindarkan kemudaratan yang berkemungkinan akan menimpa mereka. Islam juga memerintahkan setiap individu agar menjaga keselamatan diri dan ahli keluarga di bawah tanggungannya dari sebarang bentuk bahaya yang boleh memudaratkan. Sekian daripada saya akan paskan kepada Muhammad Saiful. Terima kasih kepada Muhammad Amir bin Roslan. Jadi untuk menyimpulkan kesinambungan daripada pembentangan kami, sains dan teknologi telah menghasilkan pelbagai barangan yang menepati kriteria makasih syariah untuk menjaga keturunan. Namun begitu, terdapat pelbagai pendapat, contohnya daripada segi Islam yang membolehkan seorang ibu menyusukan anak yang bukan kandungnya asalkan mengikut piawaian syariah. Pada ketika ini, pelbagai jenis saranan yang menepati kriteria makasih syariah dalam menjaga zuriat sedia ada di zaman kita. Sistem ini diciptakan dengan matlamat yang sama untuk memelihara keturunan dan mencegah kemungkaran. Oleh itu, keperluan pemikiran yang matang ini mampu dijana dengan memelihara maruah keturunan dalam keturunan perlu dimaklumkan kepada masyarakat. Akhir kata, seiring dengan perkembangan yang serba canggih ini, pasangan yang tidak mampu untuk mendapatkan zuriat hendaklah meletakkan keikhlasan mereka kepada Allah Subhanahu Wa Taala kepada ujian. Kepentingan makasih syariah dalam menjaga kesucian dan maruah Islam tidak boleh dipertikaikan lagi bagi menjamin kelestarian umat Islam yang berakhlak mulia dan beragama. Sekian daripada kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bantai kau Farhan. Ini adalah antara sumber rujukan yang berautoriti yang telah kami lakukan. Silalah tengok.